Halo, tingkatan 1, kita jumpa lagi. Hari ini, kita akan masuk last, bab 3. Okay, bahagian last, bab 3. Okay, untuk ingatkan apa yang kita sudah belajar. Okay, minggu lepas, kita sudah belajar air. Okay, kawal air, kencing. Kita sudah belajar suhu. Okay, 5 cara kita kawal suhu. Jangan lupa Okay, baca balik. Hari ini, kita akan habiskan. Okay, kita tinggal sikit saja. Okay, kita akan habiskan haiwan dengan tumbuhan. Okay, bahagian yang sangat-sangat senang. Okay, mari kita mula. Okay, untuk kucing, okay, macam mana kucing dia kawalkan suhu? Okay, bila cuaca sangat panas, macam mana dia nak rendahkan dia punya suhu badan? Okay, dia akan jilat bulu. Okay, biasa kucing akan jilat bulu. Sebab kenapa? Sebab okey. Dekat okey. Saya tulis inilah ya. Okey, bila dia jilat bulu, okey, bila air liur sejat. Okey, tahu tak sejat? Okey, air hilang. Jika air sejat, okey, suhu akan turun. Okey, macam bila kita peluh, okay, kita ada peluh, jika peluh kering, dia akan bawa haba, okay, bawa panas tu keluar. Okay, kita akan jadi sejuk. Okay, sama dengan kucing. Tapi dia tak boleh peluh, dia hanya boleh jilat. Sebab kenapa? Sebab okay, mempunyai kelenjar peluh pada lidah dan tapak kakinya. Okay, so dia punya peluh dekat lidah dengan dekat tapak. Sama dengan anjing. Okay, so dia tak boleh nak peluh sini. Okay, tetapi tapak kakinya tidak luas. Okay, sini tak cukup untuk lepas haba. Okay, so kulit dilindungi bulu, menghalang kucing, bebaskan haba. Okay, kucing tak boleh peluh sebab semua bulu. Okay, so kucing dia sangat panas. Okay, so hanya apa boleh dia buat? Jilat, itu saja. Okay, untuk anjing, anjing tak jilat. Okay, dia akan jelikan lidah. Okay, anjing kan, okay, bila dia panas, dia akan jeli lidah. Sebab kenapa? Ini, sini dia akan, sini dia punya peluh. Okay, dia punya air liur, okay, sama dengan yang peluh. Dia akan turunkan suhu. Okay, dia tidak boleh bebaskan haba melalui perpeluhan. Okay, sebab sama, dia hanya boleh peluh dekat hidung dan tapak kaki saja. Okay, so dia yang utama dia guna lidah. Okay, untuk kucing dia jilat, tapi anjing dia keluarkan lidah saja. Okay, sangat penting Okay, untuk cicak, okay, untuk cicak, okay, bila sejuk, okay, bila sejuk, okay, bila sejuk, semua benda jadi perlahan. Okay, saya lukis satu Arab panah sini. Okay, semua jadi perlahan. Okay, aktiviti perlahan. Otot perlahan. Otot tu apa? Otot tu muscle. Okay, otot akan jadi perlahan. Pergerakan perlahan. Okay, bila waktu malam sangat sejuk, kamu nampak cicak atas dinding tu, dia stop saja. Dia tak gerak sebab dia sangat sejuk. Dia akan turunkan dia semua aktiviti. Okay, mengurangkan suhu badan. Okay, dia akan turunkan suhu badan. Okay, so cicak ni dia berdarah sejuk. Okay, dia darah sejuk. So kalau 1, 2 darjah Celsius ubah, dia tak apa. Tak macam kita. Kita kena berada pada 37. Kalau 38, kamu sudah demam. Okay, tapi untuk cicak dia tak apa. Okay, 2, 3 pun tak apa. Okay, so untuk panas, semua naik. Okay, berlawan. Okay, jantung cepat. Okay, jantung dia akan gerak cepat. Okay, pergerakan cepat, metabolisme meningkat, suhu badan meningkat. Semua dia akan meningkat. Okay, tadi sejuk, semua menurun. Panas, semua meningkat. Okay, senang. Okay, untuk siput. Okay, siput apa dia buat? Okay, dekat atas kulit dia, ada satu benda alih. Okay, kamu cuba pergi sentuh siput, dia macam berlendir. Okay, sticky-sticky. Okay, so kenapa? Sebab benda tu akan halang air sejat. Halang air hilang. Okay, dia kalau dia ada satu benda alih tu, air dia tak boleh sejat. Okay, 不能蒸发. Okay, tak boleh sejat. Okay, so dia tak akan hilang air. Okay, dia akan kekal sejuk. Okay, lagi apa? Dia suka tempat lembap. Okay, biasa kamu takkan tengok siput dekat tengah padang, dekat bawah matahari. Dia akan berada longkang, okay, ke apa ke tempat yang sejuk. Dia tak pergi tempat panas. Okay, untuk lebah,
Okay, bees okay, lebah. Dia ada oh sini tak tulis dia ada lilin. Okay, lapisan lilin. Okay, dekat lebah ni badan dia semua ada lilin. Okay, sebab kenapa? Jika ada lilin, okay, dia akan hilang kehilangan air. Okay, tahu tak betul lilin? Okay, wax. Okay, wax. Yang macam kita letak rambut tu, wax. Dia macam minyak. Okay, untuk halang kehilangan air. Okay, so saya tulis inilah. Halang kehilangan air. Okay, lagi apa? Mengurangkan kehilangan air melalui spirakel pada badannya. Okay, dengan menutup spirakel. Spirakel tu dekat mana? Spirakel dekat sini. Okay, dia guna spirakel untuk bernafas. Macam kita punya lubang hidung. Okay, dia tak ada hidung. Dia dekat sini. Okay, dia akan tutup. Okay, supaya dia tak hilang air. Okay, senang. 5 saja. Okay, so kita tengok tumbuhan pula. Okay, tumbuhan, dia akan buat satu proses kita panggil transpirasi. Benda ni sangat penting. Sangat penting. Okay, apa maksud transpirasi? Okay, tumbuhan akan hilang air sebab penyejatan. Okay, dekat mana ya? Secara sejatan. Okay, sejatan. Dalam bahasa Cina, kita sebut cenfa. Okay, hilang air. Cenfa, evaporation. Okay, so transpirasi adalah proses dia hilang air. Okay, daun hilang air. Okay, ini proses transpirasi. Okay, so transpirasi ada dua fungsi. Ini mesti ingat. Fungsi satu, okay, mengangkut air dan mineral. Okay, ini fungsi satu. Dia kena angkat air dan mineral. Nombor dua, untuk sejukkan tumbuhan. Jika air gerak, dia akan sejuk. Okay, macam bila kamu mandi, kamu guna air, okay, air gerak, kamu rasa sejuk. Dia akan sejukkan tumbuhan. Okay, so kita tengok transpirasi, apa berlaku transpirasi sini. Okay, apa berlaku transpirasi. Okay, so bila daun hilang air, okay, hari panas daun hilang air. Okay, daun akan jadi kering. So daun ambil air dari batang. Okay, batang. Nampak sini, batang, dia ambil air dari batang. So, batang jadi kering, batang ambil dari akar. Okay, daripada akar. So, akar jadi kering, akar ambil dari tanah. So ini cara dia angkat air sampai atas. Okay, sebab kenapa? Sebab tumbuhan tak ada jantung. Kita ada jantung. Jantung boleh pump kita punya darah jalan. Tumbuhan tak ada jantung, dia tak boleh pump. So dia guna matahari. Okay, dia buat transpirasi supaya air dia boleh gerak atas. Smart kan? Okay, ini cara tumbuhan untuk pump air. Dia guna matahari. Okay, inilah transpirasi. Apa tu? Transpirasi. Sangat penting Okay, jangan lupa perkataan ini. Okay, so siapa yang kawal transpirasi? Okay, tadi kita kawal suhu badan kan? Okay, macam anjing dia guna lidah untuk kawal suhu badan. Okay, so macam mana dia kawal transpirasi? Dia guna stoma. Apa maksud stoma? Okay, bawah daun, okay, dalam bab 2 masih ingat? Dia ada banyak lubang dekat bawah daun. Okay, lubang tu kita sebut stoma. Okay, kita sebut stoma. Yang kawal stoma tu kita sebut sel pengawal. Dalam Inggeris kita sebut guard cell. Macam kamu punya rumah ada guard house. Guard house control your house. So guard cell control stoma. Okay, boleh faham? Okay, dia macam pintu. Okay, sel pengawal ni macam pintu. Okay, pintu buka, stoma ada. Pintu tutup, so stoma tak ada. Okay, so okay, okay, stoma adalah liang-liang seni. Okay, liang maksudnya lubang, seni maksudnya kecil. Okay, sangat kecil. Okay, terdapat pada permukaan, digunakan untuk pertukaran gas dan peresapan wap air. Untuk air, supaya air boleh keluar. Okay, jika dia buka, air boleh keluar. Okay, so sel pengawal mengawal penutupan dan pembukaan stoma. Okay, so bila waktu pagi, dia akan buka. Okay, sebab kenapa? Dia nak buka untuk ambil gas. Untuk buat apa? Untuk buat fotosintesis. Masih ingat? Fotosintesis. Okay. Pagi dia buka. Untuk buat apa? Pertukaran gas. Sebab apa? Untuk fotosintesis. Okay. So, bila dia buka, air akan hilang.
dia nak ambil gas tapi air akan hilang. Okay, so air hilang ni akan jadi transpirasi. Okay, dia akan mula buat transpirasi. Stoma buka, transpirasi start. Okay, satu kali lagi. Stoma buka, transpirasi start. Stoma tutup, transpirasi stop, henti. Tutup, stop. Buka, start. Okay, buka, start. Okay, waktu pagi dia buka, start. Semua benda jalan. Okay, so wap air akan sejat. Okay, so bila dia tutup? Okay, ada dua masa dia akan tutup. Satu, malam. Okay, ini nombor satu. Nombor dua, cuaca yang terlalu panas. Okay, jika terlalu panas, terlalu banyak air hilang. Okay, jika dia tak stopkan dia, tumbuhan akan layu. Tahu tak apa tu layu? Bahasa Cina kita sebut kuai. Okay, bahasa Inggeris kita sebut wilting. Wilt. Okay, macam bunga, dia macam ni. Okay, wilting. Okay, jika kamu tak siram bunga, bunga akan layu. So untuk halang benda ni berlaku, stoma akan tutup. So kamu tanya, cikgu fotosintesis macam mana? Tak kisah, dia akan stop semua sebab air sudah hilang banyak. Kalau hilang lagi, dia akan mati. So dia kena stop. So stoma tutup, business tutup, pintu tutup, tak buat business, semua benda tutup. Okay, semua balik tidur. Okay, boleh ya? Boleh ya? So dia buka pada waktu pagi. Okay, pada siang. Okay, hari siang. Okay, daytime. Okay, ada matahari. Okay, daytime dia buka. Okay, siang dia buka. Malam atau sangat panas, dia tutup. Okay, so buka, transpirasi start. Tutup, transpirasi stop. Okay, boleh? Senang. Okay, kepentingan homeostasis. Kenapa kita buat homeostasis? Haiwan buat homeostasis, tumbuhan buat homeostasis. Apa kepentingan dia? Ingat tak apa tu homeostasis? Sebab ini semua kita cakap pasal homeostasis. Maksudnya kita nak kawal kita punya pendalaman. Kita punya suhu badan, kita punya air. Itu kita semua punya homeostasis. Okay, kenapa kita buat homeostasis? Okay, keadaan persekitaran dalaman yang optimum. Okay, optimum maksudnya the best. Okay, kita nak jadikan dalam the best supaya kita boleh fungsi. Okay, proses hidup berjalan dengan lancar. Okay, mengekalkan persekitaran yang seimbang walaupun persekitaran luar berubah. Macam kalau kamu punya sekitar 37 sampai 40 Celsius, kamu akan berada pada 37. Jika sangat sejuk, kosong. Okay, sekarang kosong, kamu pergi Jepun, suhu kosong, kamu tetap akan 37. Kamu takkan mati. Okay, badan dia akan kontrol. Okay, so boleh tindak balas dimangkin oleh enzim berlaku pada kadar optimum. Okay, tahu tak apa tu enzim? Enzim itu adalah benda yang dalam perut kamu untuk hadamkan makanan. 消化. Okay, dalam bahasa Cina. Okay, 消化食物. Okay, to digest your food. Okay, so enzim. Okay, jika enzim dia tak ada dekat 37, dia tak boleh fungsi. Okay, bila kamu demam 38, 39, kamu tak rasa nak makan sebab enzim sudah rosak, tak fungsi. Okay, dia tak buka. Okay, lagi membolehkan kadar metabolisme dikawal dengan cekap mengikut keperluan dirinya. Okay, itu saja. Okay, so kita sudah habis bab ini. Okay, harap semua boleh faham. Kita masuk latihan. Okay, so kita tengok soalan 6. Mengapa anjing sentiasa menjelikan lidah? Kenapa nak buat mereka? Sebab suhu persekitaran tinggi. Okay, suhu tinggi, panas. Okay, anjing dia rasa panas. Okay, untuk hilangkan haba. Haba maksudnya panas. Jangan tulis hilangkan panas, itu salah. Hilangkan haba. Haba maksudnya heat, 热能. Okay, haba. Jangan tulis panas. Okay, B. Liang Jie mendapati kucing sentiasa menjilat bulunya ketika panas. Terangkan bagaimana tindak balas ini membantu kucing untuk mengawal suhu badan. Okay, kenapa kucing dia jilat? Okay, so apabila air liur tersejat. Okay, tersejat maksudnya hilang, dia kering. Okay, haba dibebaskan.
dan turunkan suhu badan kucing. Itu maksudnya. Haba, dia bebas. Okay? Macam kamu punya peluh, jika peluh kering, haba bebas, kamu akan rasa sejuk. Okay? So, D, reptilia dan amfibia didapati kurang dalam Arktik. Arktik dekat mana? Dekat atas tu. Okay? Utara sangat sana. Okay? Yang ada salji tu. Okay? Nak Beiji. Okay? North Arctic. Okay? Dekat atas yang ada penguin tu. Okay? Kenapa sana kamu tak dapat cari reptilia dengan amfibia? Kenapa tak ada kata? Sebab okay, tiada bulu. Bulu tu sangat penting sebab bulu dia boleh perangkapkan haba. Dia orang tak ada bulu. So dia tak boleh perangkap haba, dia akan mati sebab sangat sejuk. Okey, bulu memerangkap. Okey, memerangkap apa maksud dia? Trap. Okey, trap, memerangkap lapisan udara. Okey, so boleh kata udara adalah penebat haba yang baik. Apa maksud penebat haba? Maksudnya dia akan stop haba. Okay, jika ada penebat haba, haba dia akan tetap dekat sini. Dia tak hilang. Kamu akan jadi panas. Okay, akan jadi panas. Okay, tak sejuk. Okay, so 3 markah. Okay, E. Gariskan jawapan yang betul tentang cicak. Okay, kadar metabolisme cicak adalah cuaca sejuk akan rendah. Okay, pergerakan lebih panas, dia akan jadi cepat. Okay, pagi dia cepat jalan. Okay, malam dia tidur sebab sangat sejuk. Okay, so A, raja di bawah menunjukkan satu proses dijalankan oleh tumbuhan. Proses ini kita panggil, yang hilang air itu kita sebut transpirasi. Tadi saya dah kata sangat-sangat penting. Okay, so apakah tujuan? Okay, untuk angkut, dia ada 2 tujuan. Angkut air atau mineral. Ini fungsi 1. Okay, atau sejukkan tumbuhan. Okay, 1 markah saja, tulis 1 cukup. Okay, tapi saya bagi 2. Okay, so nombor 3, tumbuhan menjalankan transpirasi menyebabkan kehilangan air dari permukaan daun. Bagaimanakah tumbuhan dalam gurun menyesuaikan diri? Okay, gurun dekat mana? Gurun dekat desert. Pasir semua. Okay, yang sangat panas. Okay, macam cactus. Okay, tahu tak cactus tu apa? Okay, yang tumbuhan dekat gurun tu, macam mana dia orang hidup? Kenapa dia tak mati? Kamu tumbuh apa-apa mati, tapi cactus dia tak mati. Okay, sebab kenapa? Okay, daun yang kecil. Okay, untuk cactus tu, duri dia adalah dia punya daun. Okay, yang biasa punya daun besar, untuk cactus punya dia kecil. Okay, daun yang kecil. Okay, lapisan lilin yang tebal. Okay, untuk cactus dia punya lilin sangat tebal, so dia tak hilang air. Okay, so cactus ni dia sangat hebat, mana-mana pun dia boleh hidup. Okay, so untuk B, raja di bawah menunjukkan satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji transpirasi. Okay, so apakah pemerhatian yang boleh dibuat di eksperimen ini? Okay, nampak sini, saya cat sini hitam. Okay, sini semua hitam. So hitam, tak ada cahaya. Stoma akan tutup. Tulis sini, stoma tutup. Sebab tak ada cahaya, maksudnya tak ada fotosintesis. Fotosintesis akan stop. So stoma tutup, transpirasi akan stop. Transpirasi tak berlaku. So apa kita boleh tengok? Okay, so air kekal pada tahapnya. Okay, so water level dia punya air, dia akan kekal. Dia takkan jadi kurang. Dia akan kekal sebab tak ada air hilang. Okay, tak ada air hilang. Okay, sini tak ada cahaya. Okay, so nyatakan bahagian daun membolehkan wap air untuk sejat. Mana yang air sejat tu? Stoma. Okay, lubang tu stoma. Okay, so C, pokok getah pada kemarau.
Tahu tak apa tu kemarau? Musim kering. Okay. Hanzai. Okay. Drought. Masa sangat kering. Mengapa pokok getah mengurangkan daun mereka pada musim kemarau? Kenapa dia jatuh dia punya daun? Sebab daun akan hilangkan air. Jika tak ada daun, tak ada hilang air. Smart kan? Okey, untuk mengurangkan penyejatan air. Okey. Disebabkan oleh transpirasi. Okey, so tak ada daun, tak ada penyejatan, tak ada transpirasi. So sebab itu dalam musim sejuk semua pokok dia akan jatuhkan daun. Dia tak nak hilang air. Okey, so D, air dengan garam mineral dari tanah diangkut ke semua bahagian semasa transpirasi. Pada masa yang sama, proses ini membantu untuk menyejukkan tumbuhan. So ini fungsi satu. Nampak dia angkut air. Okay, dia sejukkan pokok, okay, tumbuhan. Apakah stoma dan apa peranannya dalam transpirasi? Okay, stoma, okay, ialah liang, okay, bukan lubang, lubang untuk besar. Okay, liang, seni maksudnya sangat kecil. Okay, pada permukaan bawah daun. Okay, bukan atas, stoma tak ada dekat atas, dia dekat bawah. Okay, peranannya dalam transpirasi, okay, buka untuk penyejatan air atau transpirasi. Okay, so dia buka, transpirasi berlaku. Tutup, tak ada transpirasi. Buka, ada transpirasi. Yang tadi saya cakap. Okay, bagaimana transpirasi membantu dalam mengekalkan homeostasis? Okay, macam mana dia buat transpirasi? Okay, air, okay, sejat, okay, dari stoma. Okay, dia akan sejukkan tumbuhan. Okay, dia akan angkut air naik ke tumbuhan. Okay, 3 markah. Dia akan tarik air atas. Ingat tadi, daun dia akan tarik dari batang. Batang tarik dari akar. Akar tarik dari tanah. Okay, so itu saja. Sangat senang. Okay, kita sudah habis bab 3. Minggu depan, kita akan masuk bab yang paling susah dalam tingkatan 1, iaitu bab 4. Okay, so harap semua buat ulang kaji, baca semula semua. Kita akan jumpa minggu depan. Okay, kalau tak faham, sila tanya dekat bawah. Okay, boleh? Kita jumpa lagi. Bye-bye.